Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk murid-murid kelas 4 Najin dan kelas 4 Azkia. PDPR Sejarah hari ini anda bersama saya Cikgu Zahrul Niza Othman. Sebelum saya memulakan pembelajaran dengan lebih detail, dengan lebih jelas, adalah lebih baik anda membaca doa supaya ketenangan hati anda tenang untuk belajar bersama saya pada hari ini. Apa yang saya nak ajar anda pada hari ini? Apa itu kehidupan? Apa yang anda telah lakukan sepanjang hari dan sepanjang usia anda? Hari ini saya nak melihat anda tentang kehidupan manusia zaman prasejarah. Cuba anda perhatikan gambar yang ada di dalam slide ini. Apa aktiviti yang mereka lakukan? Sama ke aktiviti itu yang anda lakukan juga? Okey. Ia ada segelintir aktiviti yang dalam gambar itu juga anda pernah lakukan. Itulah kehidupan seorang manusia. Untuk hari ini, kita akan melihatkan dua aspek yang biasa dilakukan oleh manusia pada zaman prasejarah. Yang pertama kita akan tengok iaitu berkaitan dengan kegiatan sosial mereka. Apa aktiviti harian mereka lakukan dalam sebuah kehidupan. Dan yang kedua, apakah kegiatan ekonomi yang mereka lakukan demi menjana pendapatan untuk diri mereka. Jangan anda fikir mereka tidak pandai untuk melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan ekonomi. Terlebih dahulu, kita akan melihat kepada kegiatan sosial. Cuba anda perhatikan gambar yang saya paparkan itu. Apakah aktiviti sosial yang telah sedang mereka lakukan? Di manakah mereka tinggal? Ya, mungkin anda sudah mempunyai jawapan. Untuk lebih detail, jom kita tengok satu persatu dari zaman Paleolitik sehingga kepada zaman Logan apakah kegiatan sosial yang telah mereka lakukan. Kita pergi yang pertama berkaitan dengan zaman Paleolitik. Anda masih ingat lagi zaman bila mereka wujud? Cuba rujuk nota yang telah saya edarkan kepada anda. Manusia pada zaman Paleolitik ini hidup secara nomad dalam kelompok yang kecil. Apa itu hidup secara nomad? Hidup secara nomad ialah kumpulan masyarakat yang selalu berpindah randa dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksud dia, mereka tidak akan menetap secara berterusan dari satu tempat tersebut, tapi mereka akan berpindah randa dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk meneruskan kehidupan mereka. Mungkin ada punca kenapa kita berpindah randa. Macam anda lah, cuba anda bayangkan, mungkin anda dahulu berada di KL. Anda berpindah daripada KL tinggal di Kedah Cemamo. Apa punca anda berpindah randa? Sama. Mesti ada punca kenapa anda berpindah randa. Okey, masyarakat zaman Paleolitik ini juga tinggal di dalam gua. Kenapa mereka tinggal di dalam gua? Mereka tinggal di dalam gua untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan binatang-binatang buas. Bagaimana mereka nak menyelamatkan diri daripada haiwan-haiwan buas? Ya, mereka menggunakan api. Pada masa ini mereka tidak mempunyai mancis, ya, tidak ada mempunyai lighter untuk menerbitkan
api tersebut. Jadi mereka menggunakan teknik geseran. Geseran. Okey, seterusnya kita merujuk kepada zaman Mesolitik. Masyarakat pada zaman Mesolitik ini juga masih lagi mengamalkan hidup secara nomad dalam kelompok yang kecil. Namun mereka pada masa ini telah masih lagi tinggal di dalam gua dan tinggal di pesisiran atau muara sungai. Kenapa mereka telah melakukan penambah untuk tempat tinggal mereka? Apa punca? Kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey, itu zaman Mesolitik. Kita pergi kepada zaman Neolitik. Mereka hidup menetap dalam kelompok besar. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi tinggal dalam kelompok kecil, tapi mereka tinggal di dalam kelompok yang besar. Mereka membina penempatan di lembah sungai dan pesisiran pantai. Mereka sudah mula membina tempat tinggal mereka. Mereka tidak lagi tinggal di dalam gua. Kenapa mereka memilih sungai dan pesisiran pantai? Cuba fikir sejenak kenapa mereka membina penempatan di lembah sungai atau di pesisiran pantai. Okey, itu zaman Neolitik. Kita pergi kepada zaman terakhir, itu zaman Logam. Pada zaman Logam, hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Mereka hidup dalam keadaan menetap dalam kelompok yang lebih besar dengan lebih ramai masyarakat, dan pada masa ini mereka telah melantik sebagai seorang ketua sebagai pemimpin. Mereka juga mengamalkan adat dan upacara yang tersusun pada masyarakat ini. Mereka dah ada adat istiadat. Contohnya adat kalau ada kematian. Okey, itu zaman Logam. Adakah anda sudah jelas bagaimana berlaku perubahan cara kehidupan, cara tempat tinggal mereka sehingga dari zaman Paleolitik hingga zaman Logam? Cuba anda senaraikan apa perubahan tersebut dalam kegiatan sosial mereka. Okey, kita pergi terus kepada kegiatan ekonomi. Cuba anda perhatikan apa yang mereka telah lakukan, apa yang dilakukan oleh saudara kita berdua ini, apa yang mereka pikul. Itulah antara salah satu kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Untuk lebih detail, jom kita tengok bersama-sama apa yang mereka lakukan. Okey, masyarakat Paleolitik menggunakan peralatan daripada batu, mengutip hasil hutan, memburu haiwan, dan mereka juga berkongsi makanan. Mereka menggunakan peralatan batu yang diperbuatkan batu untuk jadikan senjata mereka untuk meneruskan kehidupan, seperti membuat pisau, kapak dan sebagainya. Mereka juga mengutip hasil hutan dan memburu haiwan untuk dijadikan makanan mereka. Itu zaman Paleolitik. Masyarakat Mesolitik pula menggunakan peralatan batu daripada batu yang lebih baik buatannya. Maksudnya, kalau peringkat pertama tadi, Paleolitik, batu yang dihasilkan terlalu struktur binaan dia tidak begitu cantik, tapi pada zaman Mesolitik, struktur batuan yang dilakukan untuk senjata mereka sedikit ada perubahan kecantikan dia lah. Mereka masih lagi mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan.
masih lagi mengamalkan berkongsi makanan. Okey, itu zaman Mesolitik. Seterusnya kita tengok zaman Neolitik. Mereka menggunakan peralatan batu yang lebih kemar, licin dan mempunyai fungsi yang tertentu. Bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Adakah anda nampak perubahan di sini? Perubahan kehidupan daripada zaman Paleolitik hingga zaman Neolitik. Jelas di situ ada perubahan kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Mereka juga menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengukusan kerja. Apa itu perdagangan tukar barang? Kalau sekarang kita panggil sistem barter. Contohnya, engkau nak dapatkan lembu seekor dan nak tukar dengan beras. Macam itulah, saling tukar-menukar untuk meneruskan kehidupan. Dan pada masa ini juga ada pengukusan kerja yang dijalankan. Okey, yang seterusnya kita ada iaitu zaman logam. Maksudnya masyarakat pada zaman logam ini tidak lagi menggunakan batu tetapi menggunakan peralatan daripada logam. Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Mereka tidak lagi bercucuk tanam dan sebagainya, tapi mereka telah mengupgradekan kehidupan mereka dengan melakukan perdagangan dan pelayaran. Sebab itulah saya cakap tadi, kenapa mereka tinggal di pesisiran pantai atau muara sungai. Di sinilah sebenarnya punca kehidupan. Sebab manusia hidup memerlukan air dan makanan. Di dalam sungai sudah tentu ada ikan, ada udang. Ini boleh menyebabkan mereka mampu meneruskan kehidupan. Mereka masih lagi menjalankan perdagangan secara tukar barang dan menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Mereka telah ada diplomatik antara negara kerajaan lain. Itulah antara kehidupan zaman logam. Anda nampak perubahan tersebut? Sebab itulah kalau kita tengok perubahan dan kesinambungan zaman prasejarah ini membawa kesan yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia ini. Jadi anda jangan jadi lebih teruk daripada zaman manusia zaman prasejarah. Sebab itulah ibu bapa anda menghantar anda untuk belajar agar anda menjadi lebih maju daripada masyarakat yang hidup pada zaman prasejarah. Semoga anda dapat memahami apa yang diajari oleh saya pada hari ini. Sebagai tugasan anda dikehendaki melakukan aktiviti yang akan saya terangkan di dalam grup WhatsApp tersebut. Kelas anda. Apa yang penting, sila pastikan nota sejarah saya ada ditampal mengikut modul PDPR ketiga yang telah pada minggu sebelum cuti dahulu. Dan sila pastikan latihan dan kerja-kerja rumah disiapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.